Halo guys, oke kembali lagi bersama saya Jonathan dan pada video kali ini saya akan kongsikan satu movie ataupun film yang diinspirasikan daripada sebuah kisah yang benar, sebuah kisah yang nyata. So guys, movie ini ataupun film ini bertajuk Hope 2013 dan dikeluarkan ataupun ditayangkan di Pawagam pada tahun 2013 juga. Uh, Film ini diinspirasikan daripada sebuah kisah benar, kisah yang nyata. Kisah ini berlaku di Korea Selatan pada tahun 2008 dan dilakonkan semula menjadi sebuah movie ataupun film dan ditayangkan pada 2013. Kejadian yang berlaku pada tahun 2008 itu sangatlah sadis ataupun kita boleh cakap yang perkara itu boleh dianggap langsung tidak nilai peri kemanusiaan langsung sebab ini berkaitan dengan manusia. Dan apa yang terdapat dalam film ataupun movie itu dia hampir 100% benar daripada kisah benar itu. Maksud saya dia dilakonkan sepenuhnya dengan cerita yang berlaku. So, apa cerita dia? So guys, cerita dia bermula daripada seorang gadis perempuan yang berumur 8 tahun. Kalau di Malaysia ini 8 tahun itu bermaksud baru darjah 2. Oke, gadis perempuan ini mempunyai seorang ibu dan seorang ayah. Seperti biasa juga macam rakyat Malaysia juga, si ayah ini dia bekerja sebagai pekerja kilang dan si ibu ini dia bekerja menjaga toko ataupun di Malaysia ini kita panggil kedai runcit lah. Pada satu hari itu di pagi macam biasa jugalah si ayah akan pergi ke kerja, pergi ke kilang untuk kerja. Si ibu pula akan pergi ke kedai runcitnya untuk menjaga kedainya lah. Pada satu hari itu ibu dia awal jalan untuk pergi menjaga kedai diorang itu. Jadi macam biasa jugalah si ayah pun akan pergi ke kilang untuk kerja. Jadi di situ si anak nih, gadis perempuan nih, dia akan berjalan seorang diri untuk pergi ke sekolah. Oke, semasa dia berjalan ke sekolah, dia telah melalui satu lorong ini. Lorong kebiasaannya untuk dia jalan ke sekolah, dia terserempak dengan seorang lelaki tua yang berumur lah sudah mungkin dalam 40 ke 50-an begitu, dalam keadaan mabuk. Jadi tanpa membuang masa, lelaki tua ini, lelaki yang sudah berumur nih, yang mabuk-mabuk nih, dia menangkap anak gadis itu, anak perempuan itu. Dia telah menangkap perempuan itu dan dia perkosa. Selepas itu guys, lelaki tua ini pergi daripada tempat itu dan selepas beberapa jam begitu, gadis ini telah dijumpai dalam keadaan yang sangat parah. Dan menurut tim manajemen saya, artikel yang dorang dapat dan dorang bagi sama saya, usus gadis perempuan ini terkeluar dan dimasukkan balik secara paksa menggunakan pipe besi. Di situ kita boleh rasa dan tahu betapa sakitnya dan seksanya gadis perempuan ini. Saya rasa perbuatan ini memang langsung tidak nilai kemanusiaan langsung. Sanggup lelaki tua itu buat perkara begitu kepada seorang gadis perempuan yang baru berumur 8 tahun. Bukan itu saja, muka gadis perempuan itu pun lebam, koyak sampai nampak isi. So, perkara ini memang tidak boleh dimaafkan lah juga sebab budak bawah umur kena buat seperti itu. So guys, berita baiknya di sini adalah budak perempuan tuh, gadis itu selamat daripada pembedahan dia dan dia berada di hospital
alami rawatan selama 8 bulan. Dan dalam masa yang sama juga pelaku itu ataupun lelaki tua itu sudah ditangkap oleh polis dan dibawa bicara ke mahkamah untuk didakwa karena melakukan perkara jenayah kepada kanak-kanak lah. Dalam masa yang sama juga lelaki ini dia tidak mau mengaku yang dia melakukan perkara itu. Apa yang dia cakap semasa hakim bagi tahu apa kesalahan dia. Dia cakap yang dia tidak pernah buat jenayah sebegitu. Dia tidak ingat apa yang berlaku pada masa kejadian itu disebabkan dia bilang dia mabuk. Dan hakim pun mengambil keputusan untuk memanggil mangsa ataupun gadis perempuan itu untuk menjadi saksi, untuk bersaksi di mahkamah untuk mendakwa lelaki tua itu. Dan setibanya gadis perempuan itu di mahkamah, dan gadis itu memberitahu apa yang berlaku pada hari itu, pada kejadian itu, semua yang dia dilakukan oleh lelaki itu. Dan lelaki itu sekali lagi dia berkata yang dia tidak tahu apa yang terjadi pada masa itu, dan dia cakap dia tidak ingat dia mabuk pada masa itu. Jadi hakim pun tidak mengambil 100% apa yang gadis itu cakap, sebab mereka belum cukup bukti lagi untuk mendakwa lelaki itu. Jadi hakim mengambil keputusan untuk memberi hukuman kepada lelaki tua itu, hukuman 12 tahun penjara. Hanya itu saja. Sebab atas alasan bukti belum cukup, bukti tidak cukup untuk mendakwa lelaki itu. Dan sedikit info untuk Anda semua, untuk kamu orang semua, lelaki ini sebenarnya adalah bekas banduan yang telah dilepaskan daripada hukuman karena hukuman dia sudah siap, sudah tamat. Tapi dia still buat kesalahan begini dan dipenjarakan balik. Tapi kalau kita lihat di sini, hukuman itu tidak cukup untuk balas apa yang dia sudah lakukan kepada gadis perempuan itu. Sebab satu, dia telah memperkosa gadis perempuan di bawah umur. Kedua, dia ini di bawah pengaruh alkohol. Jadi di situ kita boleh nampak yang agak berat juga case dia ini, agak berat juga dia punya kesalahan. Tapi saya bukan seorang hakim dan saya tidak boleh buat keputusan begitu, jangan. Tapi itu pendapat saya, pendapat personal daripada saya. Hukuman itu tidak akan cukup untuk membalas balik apa yang dia telah buat kepada gadis perempuan itu. So guys, pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini ataupun daripada kisah ini, kita sebagai ibu bapa harus prihatin kepada anak-anak kita, sentiasa awasi anak-anak kita, terutama kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Sentiasa jangan lepaskan mereka begitu saja, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku di luar itu. Kita perlu awasi anak-anak kita, jangan biarkan mereka jalan seorang diri, sebab ini boleh kita ambil sebagai pengajaran. Jangan biarkan mereka berjalan seorang diri, terutamanya gadis, anak perempuan. So ibu bapa harus sentiasa prihatin, sentiasa awasi anak-anak mereka supaya tidak berlaku kejadian seperti ini.